Kongsian seterusnya hari ini adalah yang ketiga, iaitu apakah cara untuk kita tulis buku untuk kali pertama. Okay, saya ulang balik. Dalam bahagian satu, saya menerangkan tentang caranya adalah menggunakan nota pengajaran sedia ada, hanya convert kepada dalam bentuk Word, formatkan cantik-cantik, and then terus bukukan. Okay, cara yang kedua adalah kirubasi, iaitu kita cari satu buku yang kita gemari, and then kemudian kita salin sisi kandungannya, kita ikut dan kita tulis dengan gaya kita yang tersendiri. Okay, manakala untuk yang ketiga hari ini, caranya adalah dengan langkah demi langkah, step by step. Langkah demi langkah, step by step. Okey, antara buku yang kita boleh hasilkan adalah buku How to Do, okey, iaitu buku langkah demi langkah. Tak kisahlah buku itu dalam bentuk apa sekalipun, kita lebih kepada step 1, apa yang perlu dilakukan, step 2, apa yang perlu dilakukan, step 3, apa yang perlu dilakukan, step 4, step 5 dan seterusnya sehingga berjaya mendapat keputusan tersebut. Okey, tak kisahlah sama ada buku je buku matematik, okey, buku cara menjawab soalan, buku tentang bagaimana nak menanam cili, buku tentang bagaimana untuk menjadi pensyarah yang berkaliber, bagaimana untuk pakai tudung yang cantik, buku bagaimana untuk pengajaran yang terbaik dalam online learning, okey, buku bagaimana untuk hasilkan YouTube, buku bagaimana untuk guna segala Google, kan Google ada Google Meet, Google Drive, and then ada Google apa lagi, Google Meet, Google Drive, Google Form, okay, untuk isi form kita boleh buat online quiz. So apa-apa saja yang tentang step by step, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 dan seterusnya. Okay, terutama lagi kalau kita dari segi pengajaran, kalau kita menggunakan software pun yang sama. Okay, macam saya buat SPSS, jadi saya bukukan step by step untuk guna SPSS. Start daripada nak klik data, keluarkan, nak masuk ke independent variablenya apa, dependent variablenya apa, independentnya apa, faktornya apa, and then sehinggalah dah dapat bagaimana untuk nak tulis. Itu yang buku saya tulis lah. Okay, so rakan-rakan boleh cuba kaedah yang sama. Itu adalah buku yang saya rasa paling mudah juga untuk nak tulis sebab kita faham. Okay, sebab kalau kita guna software, kita just deliver the software, and then buku-buku macam ni sangat besar di kita skop kita boleh buat, bukannya terhad kepada pengajaran saja. Buku cara menjahit, cara menyulam, cara memasak, so step by step. So sebab zaman sekarang kalau kita perasan dari segi resepi, ramai orang berkongsi resepi, walaupun kita kadang-kadang resepi 3 bahan, resepi 4 bahan untuk buat kek, orang buat jadi, saya buat tak jadi kan. Okay, so orang mahukan yang step by step sebab tak semua orang tahu. Contoh macam saya, orang kata konon-kononnya belajar sampai PhD, masak tak pandai juga. Mungkin sampai satu tahap kita kena tunjukkan step-step untuk masak nasi guna microwave, step-step masak nasi gunakan air fryer. So satu zaman akan berubah, gunakan induction cooker, ada yang guna kalau kayu api lain kan. So itu analoginya sajalah, contoh yang terdekat yang saya rasa untuk mudah difahami. So itulah cadangan saya. Teruskan buku anda, iaitu cara langkah demi langkah. Apa-apa saja, langkah demi langkah pakai tudung, ataupun langkah demi langkah memandu kereta, menukar minyak hitam, and then menukar tayar untuk orang yang suka mekanik, untuk orang apa saja sebenarnya kita boleh bukukannya. Okay, as long as kita mau bukunya. Ada pasaran tak ada pasaran? Okey, dari segi pasaran ada, cuma besar atau kecil itu bergantung kepada cara kita buat marketing. So dari segi cara buat marketing tu kita kena ada dalam dunia bisnes sedikit lah. Okey, tetapi kalau dari segi kita nak menghasilkan buku kali pertama, itu mungkin kita boleh menggunakan e-book sebagai platform yang paling simple. Terbit sendiri, guna e-books, buat dulu buku langkah demi langkah. Okey, langkah nak menggunakan kalkulator, langkah nak menggunakan cangkul, tools, and then apa-apa saja as long as benda tu ramai orang pakai. Okay, contohnya sekarang yang terkenal kalau segi orang ibu suri rumah, air fryer, orang nak guna, nak letak setting macam mana kan. Even ada manual, tapi manual tu sometimes dia tak friendly, dia tak ada bergambar. So langkah demi langkah tu you boleh letak gambar kat situ, ataupun you boleh letak QR code, and then you snap terus kepada YouTube, you buat YouTube pula, and then apa yang dia scan dekat buku tu tadi akan sampai kat YouTube. Begitulah
Alright, so terpulang kepada kreativiti rakan-rakan untuk menulis buku. So saya dah bagi 3 cara yang paling mudah untuk rakan-rakan menghasilkan buku. Tapi paling senang untuk kita sebagai tenaga pengajar, tak kisahlah di mana juga lokasi kita, as long as kita punya nature kita adalah tenaga pengajar, mulakan dengan nota pengajaran, tukar kepada buku, e-bookskan dia chapter by chapter. Okay, so itu yang paling mudah. Sebab kalau kita tak bermula, memang kita takkan ada keberhasilan. Jadi bila kita bermula, baru ada hasil, ada komen, baru kita boleh beri penambahbaikan. So itu saja perkongsian saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.